Okey, kita pergi ke bahagian yang kedua, hipotesis. Okey, hipotesis perlu hubungkan kejap bahasa Inggeris, kejap bahasa Melayu. Ini MV, RV tu kejap MV tu PM lah. PM manipulasi, RV responding, responding PB tadi. Jadi apa yang perlu ada dalam hipotesis, hubung kaitkan pemboleh ubah manipulasi dan juga bergerak balas secara spesifik. Apa maksud spesifik? Kita akan tengok sekejap lagi contoh. Okay? Dan selalunya kita boleh guna jika maka, semakin. Yang ketiga ni jenis perbandingan. Okay? Perbandingan dua result. Okay, kita akan lihat. Tetapi yang selalu pelajar suka ini, suka buat semakin. Semua dia diletakkan semakin. Sesuai letak semakin. Semakin ni kalau ada pemboleh, kalau ada faktor seperti suhu, faktor yang boleh ukur lah. Yang kita boleh ukur 1, 2, 3, 4 kan. Itu semakin. Tak semua boleh guna semakin. Okey, kita lihat contoh kat sini. Rajah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan suhu. Ingat tadi suhu itu adalah PM terhadap pertumbuhan bakteria. Pertumbuhan bakteria pemboleh ubah apa? Malas ke bergerak balas? Tak nak menjawab dah. Pemboleh ubah bergerak balas. Okey, jadi perlu relatekan, perlu kaitkan suhu dan juga pertumbuhan bakteria spesifik. Okey, contohlah statement ini kita bagi nampak contoh spesifik. Tanya, Ali, nak ke mana tu? Ali jawab, saya nak. Nampak? Nak keluar tu ke mana? Nampak? Itu statement yang umum. Tak jelas. Nak keluar pergi main bola ke, nak keluar pergi naik basikal ke, jogging ke. Kan? Jadi itu contoh dalam kehidupan seharian kita lah, statement umum. Okay, jadi kat sini kita tak nak macam tu. Contoh yang umum dalam konteks soalan ini. Suhu mempengaruhi pertumbuhan bakteria. Okay, itu adalah umum. Mempengaruhi ni macam mana? Dia melambatkan ke, meningkatkan ke? Jadi macam cerita Ali cakap nak keluar, tak jelas kan? Jadi tak boleh ayat umum macam ni. Jadi kat situ kita ulang balik secara spesifik. Tak boleh ini. Ini dipanggil hipotesis umum. Hipotesis umum. Dalam peperiksaan salah. Walaupun ada PM, ini PM, walaupun ada PB. Tapi tak jelas. Jadi yang sepatutnya, okey, kita tengok kat situ, suhu tinggi ataupun suhu rendah. Pertumbuhan bakteria ni boleh jadi hidup atau tak hidup. Jadi spesifik. Apa perlu kena jelaskan. Okey, contoh. Suhu tinggi sesuai ke tak sesuai pertumbuhan bakteria? Belajar. Awak tak belajar lagi tapi boleh agak. Suhu tinggi, bakteria boleh hidup tak? Belajar. Ada lagi ke? Saya tak jaga seseorang kan? Ke dah tak larat nak menjawab dah. Suhu tinggi tidak sesuai. Tidak sesuai. Alhamdulillah ada lagi. Bakteria tak boleh hidup. Ayat mudah pun tak apa, tak boleh hidup. Okey. Jadi kita nak hubungkan dengan perkataan apa tadi? Yang paling sesuai jika maka kan? Okey, maka kita tambah jika suhu tinggi, maka bakteria tak boleh hidup. Jika maka. Yang pelajar suka guna semakin. Semakin tinggi suhu, awak nak tulis semakin apa? Semakin tak sesuai. Jadi ayat tak cantik sangat lah.
Maka semakin-semakin tu kalau ada perkadaran, contohnya asid kan, faktor lain lah. Jadi kalau guna semakin-semakin kat sini pun okey, cuma kelakar sikit lah. Maka ingat kat sini keywords dia jangan hipotesis umum, mesti spesifik. Kalau suhu rendah, jawab macam mana? Jika suhu rendah, bakteria tidak boleh hidup juga kan, sama je sebab dia ada suhu yang optimum. Okey, ini contoh daripada gambar rajah. Atas ni adalah pemulih manipulasi, yang ini bergerak balas. Okey, jadi boleh tak semakin-semakin kat sini? Okey, boleh tak semakin-semakin? Boleh. Boleh. Boleh teruskan, cuba Boleh. seorang. Silakan. Semakin. Dah bagi dah tu PM ada, PB dah ada. Silakan pelajar. Semakin. Semakin. Semakin bertambah hari, semakin bertambah isi padu gas. Okey. Mudah kan? Semakin masa bertambah ataupun hari bertambah, maka isi padu gas semakin meningkat. Ini boleh letak semakin-semakin sebab isi padu juga semakin. Macam yang pertama tadi tak sesuai. Tapi kalau letak pun tak salah. Dan juga kita boleh gunakan jika maka. Sebab sama je. Jika masa bertambah, maka isi padu gas juga semakin meningkat. Janji, dua komponen penting, masa dan juga isi padu kita nyatakan. Sebab masa PM, PB, isi padu gas. Yang apa yang spesifik tadi? Bertambah, meningkat. Kita cerita. Walaupun awak cerita terbalik pun, dikira betul tau hipotesis. Contoh jika masa berkurang, maka isi padu gas semakin meningkat. Itu dipanggil hipotesis negatif, tapi untuk konsep sains betul. Saya tak nak cerita lebih lah hipotesis negatif, melainkan ada pelajar soal tanya nanti. Boleh cerita lebih tak tentang hipotesis negatif. Takut jadi pening nanti. Okay? So kalau nanti saya akan sambung di hujung-hujung nantilah. Okey, jadi kat situ ingat jangan umum. Contoh umum kat sini, masa mempengaruhi isi padu gas yang terhasil. Itu hipotesis umum. Jadi elakkan sebab salah. Okey, alright. Okay, kita cepatkan sikit. Okay, kita boleh skip sikit. Okey, ini pemerhatian jenis ketiga tadi. Tiga tadi adalah comparison, perbandingan antara dua keputusan. Okay, kita lihat ada dua keputusan kita akan dapat yang ni kan. Tak ada mungkin kat sini. Okey, ini juga topik form 4. Alloy. Okey. Jadi kat sini dia tak ada result Okey, so awak akan tahulah, awak dah tahu. Okey, kalau sekiranya paku besi, ini keluli, maka ini adalah alloy. Alloy tahan karat kan. Dalam eksperimen ni, dalam gambar rajah ni dia akan ada gambar rajah kedua lah berkarat. Maka keputusan dia paku besi ini akan berkarat. Alloy tidak berkarat. Maka ini hipotesis yang ketiga tadi membandingkan result, iaitu paku besi lebih mudah berkarat dari paku keluli, ataupun paku besi akan berkarat manakala paku keluli tidak berkarat selepas beberapa hari. Contoh. Itu adalah perbandingan. Yang umumnya elakkan jenis paku berbeza pengaratannya. Itu secara umum. Contoh macam Ali tadi je nak keluar kan. Ini adalah secara umum. Jenis paku berbeza pengaratannya. Salah. Okay. Jadi kita mesti spesifik. Okay. Paku leli, tahan berkarat, lebih tahan karat daripada paku si jelat. Okay. Soalan yang sama tadi. Kita nak lihat
Okey, untuk jawapan pelajar, kita pergi last sekali. Kita tengok contoh-contoh lain dulu. Tapi ada. Untuk pemerhatian inference ada kat sini. Okey, yang mana kita nak lihat sekarang? Oh, belum. Kita nak lihat tadi apa? Hipotesis tak ada. Okey, jadi